Agama Islam Negeri Sembilan yang bakal dibimbing dan juga pentasiranya oleh Muttaqin bin Muhammad Fakiri selaku Pegawai Dakwah Daerah Tampin Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dengan tajuk tazkirah pada malam ni, Dunia Jambatan Akhirat. InsyaAllah mungkin kita dengarkan pada pukul 9 malam nanti. Terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. صلي على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي تغشرنا بنوري يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانك يا ربي صل على محمد يا ربي آجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي حدنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا ناسورا يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ingin untuk menguruskan harta wakaf, hibah, wasiat umat Islam? Bagaimana mahu menunaikan kewajipan zakat anda? Zakat bukan sekadar fitrah, zakat harta pelengkap ibadah. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, MAINS, menerajui pembangunan rumah dan syiar Islam di Negeri Sembilan. MAINS juga menyediakan perkhidmatan kaunseling profesional kepada anda dan komuniti. Manfaat untuk kita semua. Wah, mudah kan? Untuk maklumat lanjut, sila layari www.mains.gov.my atau hubungi 0676651402. Dapatkan informasi zakat, wakaf dan kaunseling. MAINS sedia bersama anda. Bacaan Yasin malam Jumaat ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS. Hubungi 06-765-1402 atau layari www.mains.gov.my hari ini untuk info dan pertanyaan lanjut. Bacaan Yasin malam Jumaat ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan MAINS. Hubungi 06-765-1402 atau layari www.mains.gov.my hari ini untuk info dan pertanyaan lanjut. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama kami. Kita bawakan rancangan Yasin malam Jumaat setiap hari Khamis 9 malam minggu ketiga setiap bulan. Kita bawakan rancangan ini untuk sama-sama kita, tak lain tak bukan, kita nak teruskan munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan kita daripada pandemik COVID-19, diangkat ujian dalam hidup kita hari ini, diberikan jalan keluar atas setiap permasalahan kita. Dan kita juga nak sama-sama ajak semua sertai kami waktu ini menerusi Facebook Live IKIM FM dan juga YouTube IKIM insyaAllah untuk kita bawakan rancangan Yasin malam Jumaat. Terima kasih kepada semua yang mengikuti siaran kita pada waktu ini. Dan seperti biasa, Yasin malam Jumaat dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Kita ucapkan terima kasih kepada mereka bersama-sama dengan kita kali ini bawakan siaran Yasin malam Jumaat untuk tahun 2021 ini insyaAllah. Terima kasih juga buat warga kerja Majlis Agama Islam Negeri Sembilan yang turut dapat sertai bacaan Yasin malam Jumaat kita. Dan kita istimewa kali ini juga bawakan kaki tangan dan juga pengurusan daripada pihak Karangkraft yang bersama-sama dengan kita kali ini. Juga ada wakil dari Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, Rumah Ngaji, Sinar Harian dan ramai lagi yang dapat sertai rancangan Yasin malam Jumaat kita kali ini insyaAllah. Kita harap semoga bacaan kita, amalan yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan setiap urusan kita. Dan juga kita harap dapat kita doakan buat kesejahteraan saudara-saudara kita waktu ini yang mungkin diuji dengan ujian banjir. Kita juga doakan mereka agar dipermudahkan urusan mereka insyaAllah. Dan pada kali ini bacaan Yasin malam Jumaat kita insyaAllah akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muttaqin Muhammad Fakiri, Pegawai Dakwah Daerah Tampin Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, bersama dengan kita dalam talian untuk kita bawakan Yasin malam Jumaat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, insyaAllah. Kita nak terus bersama ikuti bacaan Yasin malam Jumaat kita insyaAllah. Kepada semua yang mendengarkan di rumah seisi keluarga dalam suasana daripada rentas negeri ini, harapan kita agar semua orang pun dapat duduk sama-sama tenang-tenang untuk kita baca dan ikuti Yasin malam Jumaat ini pimpinan oleh Ustaz Muttaqin. Kita nak terus bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk kita mulakan rancangan Yasin malam Jumaat kita. Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram wa ashabil azam syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخبرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما أظهرت بالوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك مخفرج عن كل مظلوم والمدليون المخلص لكل مسجون يا مجري البحار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون. نسألك اللهم أن تسألك بنجادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغنى وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعلنا بين عبادك في كل حال ظفير الغليب وألا تحوجنا إلى أحد من خلقك في أمر رزقنا وأن تربط ألسنة المفوهين بالمكروه في الحقنا وأن تكرنا حركاتنا بالتوفيق وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بالسرعة الإجابة. استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في هرز لطفك المصون بالسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المخلص لكل مسجون سبحان العالم كل مكنون سبحان مجري البحار والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا حي يا قيوم فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا غير آجل يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والبرص والجذام والبرص والجنون والجزام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء والسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustaz untuk pimpinan Yasin dan juga doa sebentar tadi. Semoga bacaan surah Yasin yang kita alunkan bersama diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima amalan kita insya-Allah dan dipermudahkan setiap urusan kita, dan mungkin berhajat pada sesuatu, semoga hajatnya diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diringankan ujian dan diberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang kita lalui saat ini insya-Allah. Sedikit masa yang kita berbaki ini untuk kita bawakan sedikit peringatan kepada semua saya dan juga anda, kepada sahabat-sahabat pendengar kita berkaitan dengan dunia. Bagaimana kita nak jadikan dunia yang kita diami, yang kita duduki hari ini dengan pelbagai cabaran, pelbagai ujian, nikmat yang telah pun dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jambatan untuk akhirat. Mungkin kita nak dengar sikit Ustaz peringatan kepada semua Ustaz berkaitan dengan dunia ini sebagai jambatan akhirat Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih diucapkan kepada Tuan DJ yang bertugas, Saya, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada saat ini Allah Subhanahu Wa Taala masih mengizinkan kepada kita untuk terus menghirup udara yang Allah sediakan untuk kita dan mampu lagi kita untuk menghembuskan nafas kita. Jadi yang mana kita berada sekarang ini di alam dunia. Yang mana kehidupan dunia ini tuan-tuan, puan-puan adalah kehidupan yang sementara. Iaitu kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Yang mana manusia perlu ingat. Kerana dunia itu mampu melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata lain, kita taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kita perlu untuk berwaspada, berhati-hati dalam setiap langkah geri kita daripada melakukan kesalahan yang mengundang kepada dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, apa yang perlu kita lakukan di dunia ini adalah kita perlu mensiapkan diri kita. Kita perlu memperbanyakkan amal ibadah kita sebagai apa? Sebagai bekalan kita di hari akhirat. Yang mana hari akhiratlah merupakan negeri yang abadi, yang beruntunglah orang yang bahagia di sana. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu surah yang dipanggil surah Al-Hashr, ayat yang ke-18, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Kerana orang-orang yang beriman sahaja yang sedar akan kehidupan di dunia ini. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok, iaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini tuan-tuan, kita lihat bahawa Allah mengingatkan pada kita bahawa janganlah terlalu gairah kita mengejar kesenangan hidup di dunia. Janganlah kita loba mencari harta kekayaan. Kerana kehidupan dunia ini adalah satu yang bukan perlu kita cari. Kerana dunia ini bukanlah matlamat. Sebaliknya, dunia ini adalah sebagai satu wasilah, sebagai satu wadah untuk kita menuju ke arah kehidupan abadi, iaitu negeri akhirat. Dunia ini mudah kita gambarkan seperti satu jambatan yang mana menjadi penghubung kepada akhirat. Kalaulah ada satu orang yang ingin menyeberangi sungai, dia akan menggunakan jambatan.
pastinya orang itu akan berhati-hati, berwaspada, memerhatikan keadaan keliling sama ada jambatan yang akan dilalui itu selamat ataupun tidak. Tetapi bagi orang yang lalai, mereka akan lupa, mereka akan menikmati keindahan sekeliling, sedangkan kaki yang mereka pijak itu, tempat yang langkah-langkah yang dia lalui itu belum tentu selamat. Mungkin kayu ataupun papan yang reput dan akhirnya dia jatuh ke dalam sungai dan terus dihanyutkan oleh air yang deras. Begitulah gambaran dunia, tuan-tuan. Maknanya kita perlu sentiasa berhati-hati dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa mempersiapkan diri dengan amal ibadah bekalan supaya kita dapat menuju ke hari akhirat dengan senang dan selamat, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, pastinya tak akan ada orang yang sanggup untuk berumah, membina rumah di atas jambatan. Kerana mereka tahu akan keadaan jambatan tentunya takkan selamat untuk selama-lamanya. Boleh jadi jambatan akan reput. Boleh jadi akan datangnya kepala air yang membawa terus rumah yang dibina di atas jambatan tersebut. Begitulah gambaran dunia, tuan-tuan. Baik, ada satu kisah ketika zaman Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an. Satu hari Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat sampai satu kawasan. Rasulullah SAW menjumpai bangkai seekor anak kambing yang telinganya cacat. Kemudian Rasulullah pun tunjuk kepada para sahabat. Dan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang ingin membeli bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham? Lalu para sahabat pun terus menjawab, ya Rasulullah, tentunya kami tidak akan membeli. Kemudian Rasulullah tanya lagi, betulkah kamu tidak akan membeli bangkai ini? Jadi para sahabat pun terus menjawab, demi Allah, kami tidak akan membeli kambing ini, sedangkan dia telah cacat. Kemudian sekarang ini pun telah mati. Seandainya hidup, kami tidak akan membelinya juga. Jadi maknanya para sahabat pun tak sanggup nak membeli bangkai kambing tersebut. Lalu Rasulullah SAW terus menyatakan apa? Rasulullah kata, demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini di mata kalian. Bayangkan, tuan-tuan, maknanya nilai dunia itu sangat murah. Tapi sayangnya kita kadang-kadang terlupa. Kita terkadang-kadang lupa dengan kesenangan, dengan perhiasan yang ada di dunia ini. Kita lupa dan kita lalai. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, agama Islam melarang umatnya untuk kasihkan kepada dunia. Hubbud dunia. Cintakan kepada dunia yang keterlaluan, yang berlebih-lebihan sehingga mengutamakan hawa nafsu. Yang mana mereka ini sanggup membelakangkan hukum-hukum syarak, leka mereka dengan perhiasan dunia, leka dengan harta kekayaan, leka dengan anak pinak yang mereka miliki. Akhirnya apa yang berlaku? Mereka ini akan lalai dengan diri sendiri dan juga tanggungjawab menunaikan kewajipan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, salahkah kita mencari kekayaan, mengumpul kekayaan di dunia ini? Jadi tidak salah. Alangkah baiknya harta yang kita cari, kekayaan yang kita cari, yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala mewah di dunia ini, tuan-tuan, kita cari kemudian kita gunakan harta itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kita dekatkan diri kepada Allah supaya kita dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah kata, dan carilah pahala negeri akhirat dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepada kamu, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu daripada kenikmatan dunia.
dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu, serta janganlah engkau melakukan kerosakan di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang melakukan kerosakan. Baik, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah, dalam usaha kita hari ini dalam mencari harta kekayaan, apa yang perlu kita lakukan dalam usaha kita menuju ke dunia akhirat? Ada persiapan-persiapan yang kita perlu lakukan. Antaranya apa, tuan-tuan? Yang pertama, kita perlu menuntut ilmu, mendalami ilmu, terutama dalam ilmu berkaitan dengan fardu ain, ilmu tentang salat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang mengaji. Kerana semua ini ilmu-ilmu kita akan gunakan untuk kita beramal ibadah, dan kita akan kumpulkan pahala secukupnya untuk kita bawa bekalan ke akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, seandainya kita ada rezeki yang lebih, tuan-tuan, kongsikan kepada orang yang lain. Harta kekayaan yang kita miliki, perlulah kita sedekahkan, kita infakkan, kita wakafkan, kita hibahkan, dan kita bayar zakat. Mudah-mudahan itulah yang kita bawa ke akhirat kelak. Yang ketiga, seandainya kita ada amanah, tunaikanlah amanah itu. Jangan sesekali kita lupa bahawa amanah itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada kuasa, kita ada pangkat, kita ada kedudukan, kita ada jawatan. Semua itu haruslah kita jalankan dengan adil, telus, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita zalimi dan kita menggunakan untuk kepentingan diri, keluarga, rakan-rakan dan sebagainya, tuan-tuan. Dan yang terakhir, tuan-tuan, apa yang perlu kita buat? Seandainya kita mempunyai anak, didiklah mereka dengan ajaran dan nilai-nilai yang baik dalam Islam. Semoga anak-anak ini akan menjadi anak yang saleh, yang salihah, yang mana mereka inilah yang akan mendoakan kita. Di mana? Di hari akhirat nanti, ataupun di alam barzah nanti. Inilah bekalan kita, yang mana anak saleh ini, doa mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai kesimpulan, tuan-tuan, apa yang perlu kita ingat? Dunia ini hanyalah pinjaman. Yang kekal adalah negeri akhirat yang abadi. Beruntunglah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah mereka di sana. Tapi orang yang ingkar, orang yang melakukan maksiat dan dosa, mereka akan sengsara di sana. Baik, mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah lindungi keluarga kita, lindungi diri kita, dan menjadikan kita orang yang beriman dan bertakwa, dan tidak lalai dengan urusan dunia, dan sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhi daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan hari ini mendapat kebaikan, kesenangan di dunia dan di akhirat. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini tentang dunia jambatan akhirat. Semoga dunia yang ada hari ini, segala kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala maupun ujian yang datang dalam hidup kita, semoga ianya lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjarakkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz atas pesanannya, agar atas peringatan kepada semua dalam kita nak infakkan harta kita, amanah dan tanggungjawab yang kita ada itu kita pegang baik-baik, kita laksanakan sebaik mungkin dengan penuh integriti, dan juga insyaAllah semoga kita sama-samalah dapat jadi hamba Allah yang terbaik hari demi hari, dan semoga amalan yang kita laksanakan istiqamah dan berkekalan insyaAllah. Terima kasih yang banyak Ustaz, terima kasih juga kepada semua yang sertai Yasin Malam Jumaat kita pada kali ini, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, pimpinan tertinggi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, juga wakil dari Karangkraf, kaki tangan Karangkraf, bersama dengan Yayasan Warisan Umat Ikhlas, Rumah Ngaji, Sinar Harian, dan ramai lagi yang dapat sertai kita yang menonton di Facebook dan juga di YouTube live kita pada kali ini. Sahabat pendengar kita, terima kasih yang banyak. Semoga apa juga yang dihajatkan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkati setiap urusan kita dan diterima amalan-amalan kebaikan kita. Terima kasih Majlis Agama Islam Negeri Sembilan atas tajaan untuk Yasin Malam Jumaat kita. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa Disember nanti untuk minggu ketiga 9 malam setiap hari Khamis. InsyaAllah kita bawakan Yasin Malam Jumaat. Sekian sahaja daripada saya Faiz Jusman. InsyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bacaan Yasin malam Jumaat sebentar tadi telah ditaja oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains. Bacaan Yasin malam Jumaat itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains. Hubungi 06-765-1402 atau layari www.mains.gov.my hari ini untuk info dan pertanyaan lanjut. Ingin untuk menguruskan harta wakaf, hibah, wasiat umat Islam? Bagaimana mahu menunaikan kewajipan zakat anda? Zakat bukan sekadar fitrah, zakat harta pelengkap ibadah. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains menerajui pembangunan rumah dan syiar Islam di Negeri Sembilan. Mains juga menyediakan perkhidmatan kaunseling profesional kepada anda dan komuniti. Manfaat untuk kita semua. Wah, mudah kan? Untuk maklumat lanjut, sila layari www.mains.gov.my atau hubungi 06-765-1402. Dapatkan informasi zakat, wakaf dan kaunseling. Mains sedia bersama anda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين. Istimewa untuk anda, kami bawakan program bacaan Yasin malam Jumaat bersiaran setiap hari Khamis minggu ketiga setiap bulan pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang bersama-sama mengalunkan bacaan Yasin secara berjemaah Dan dan ikuti tazkirah ringkas oleh asatizah berkaliber. Hanya yang terbaik kami bawakan kepada anda. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ingin untuk menguruskan harta wakaf, hibah, wasiat umat Islam? Bagaimana mahu menunaikan kewajipan zakat anda? Zakat bukan sekadar fitrah, zakat harta pelengkap ibadah. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mains menerajui pembangunan rumah dan syiar Islam di Negeri Sembilan. Mains juga menyediakan perkhidmatan kaunseling profesional kepada anda dan komuniti. Manfaat untuk kita semua. Wah, mudah kan? Untuk maklumat lanjut, sila layari www.mains.gov.my atau hubungi 06-765-1402. Dapatkan informasi zakat, wakaf dan kaunseling. Mains sedia bersama anda. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasar sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasar. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "Saya berminat" dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Keadaan politik negeri Terengganu pada zaman Sultan Omar, Sultan Terengganu ke-9, memberikan ruang kepada ulama ternamanya seperti Tuku Tuan Besar atau Syed Muhammad bin Zainal Abidin untuk memainkan peranan yang penting. Kepribadian tinggi dan akhlak mulia Tuku Tuan Besar menyebabkan beliau bukan sahaja disanjung oleh masyarakat tetapi juga dihormati keluarga diraja Terengganu. Sehubungan itu beliau dikurniai kedudukan istimewa dalam pemerintahan Sultan Omar. Sebab itu di dalam Islam kita ada kaedah hadis mutawatir atau dipanggil dengan khabar mutawatir. Apabila khabar tersebut dikhabarkan oleh jumlah yang tidak mungkin terjadi kesepakatan di dunia ini untuk menipu. Ibaratnya adanya sebuah bandar yang ada di Timur Tengah bernama Makkah Al-Mukarramah. Hanya kerana ada orang belum pernah pergi ke Mekah, lalu dia kata saya tak percaya dengan Mekah. Itu tidak boleh. Kerana yang menyaksikan Mekah Al-Mukarramah jumlah dia banyak sekali yang tidak mungkin terjadi kesepakatan untuk menipu. Cuba kita bayangkan dengan vaksin COVID-19. Di seluruh dunia sudah ada, dipakai oleh tidak satu tapi lebih 30 juta manusia. Macam mana ada orang yang nak lawan atau nak mendustakan khabar mutawatir
tentang vaksin COVID-19 dan kata ia adalah bahaya. Sebab itu, kita kena jaga diri kita, jaga komuniti kita. Dr. Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Bukan kata tak boleh rasa diri baik, tapi berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Bila sebaik kita baca satu juzuk Al-Quran, tiba-tiba kita yang menerima amalan kita sendiri. Kita rasa kita solehah, lepas tu kita rasa kita lebih baik daripada orang yang tak baca walaupun satu muka surat. Tiba-tiba lidah kita yang baru habis satu juzuk Al-Quran, kita pun bertanya kepada suami di sebelah, awak berapa muka surat hari ni baca Quran? Saya dah habis dah satu juzuk. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Rupanya satu juzuk yang dibaca itu bukan menambahkan iman dia, bukan menambahkan lidahnya menjadi akhlak yang mulia, tetapi dia mengeluarkan kata-kata yang ada unsur riak, ada unsur takabur dengan satu juzuk yang dia baca pada saat itu. Manakala mungkin suami yang dipeli itu pula bertukar dapat pahala, sebab pahala sabar dipeli isteri yang baca satu juzuk Al-Quran dan dia tak baca walaupun satu muka surat. Berhati-hatilah kita. Sebab itu para ulama berpesan, kadang-kadang dengan satu istighfar perlu disusuli dengan istighfar yang lain, kerana mungkin
mungkin istighfar pertama dengan rasa ujub. Kemudian istighfar kedua, ujub lagi. Susuli sehinggalah hilang penyakit-penyakit yang boleh merosakkan istighfar kita tu. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan Ikim menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami. Pantang kerja tidak bismillah. Kerja menyalah tak ada faedah. Pantang kerja, niat menyalah. Dunia akhirat tak ada faedah. Pantang kerja tipu menipu. Kalau dibuat hati berbulu. Pantang kerja, aniaya menganiaya. Kalau dibuat tibalah bala. Pantang kerja paksa memaksa. Kalau dibuat badan binasa. Pantang kerja memandai-mandai. Kalau dibuat kerja terbengkalai. Pantang kerja mengada-ngada. Kalaulah dibuat buruklah pada. Pantang kerja tidak beriman. Kalau dibuat kerja menyeman. Pantang kerja berlengah-lengah. Kalau dibuat takkan semenggah. Pantang kerja mengambil muka. Kalau dibuat kutuk menimpa. Pantang kerja bentak membentak. Kalau dibuat maruah tercampak. Pantang kerja keras kepala. Kalau dibuat ditimpa bala. Pantang kerja iri mengiri. Kalau dibuat celakalah diri. Pantang kerja tidak berbudi. Kalau dibuat takkan menjadi. Pantang kerja tidak berakal. Kalau dibuat badan terjual. Pantang kerja umpat mengumpat. Kalau dibuat celaka yang dapat. Pantang kerja fitnah memfitnah. Kalau dibuat aib tersimbah. Pantang kerja meninggalkan syarat. Kalau dibuat badan pun rosak. Dipetik daripada buku Kesantunan dan Semangat Melayu karya Tenas Effendi. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang gemar bertaubat dari maksiat dan bersungguh-sungguh dalam bersuci dari segala macam kotoran. Surah Al-Baqarah ayat 222. Dalam Islam, menjaga kebersihan sangat diutamakan. Ia juga merupakan salah satu langkah penting untuk menghindari wabak COVID-19. Pastikan anda mengamalkan langkah-langkah ini bagi mengelakkan jangkitan virus COVID-19. Membasuh tangan dengan cara yang betul, membersihkan diri serta memastikan persekitaran rumah sentiasa bersih. Penjagaan kebersihan diri dan persekitaran hendaklah menjadi keutamaan ketika ini dan pada bila-bila masa. Menjaga kebersihan juga merupakan tanggungjawab semua pihak. Oleh itu, marilah kita hindari penularan virus ini dengan memastikan penjagaan kebersihan setiap masa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 1.6 juta ringgit diperlukan segera bagi pembelian tanah Mahat Tahfiz Sain Fatimah Az-Zahra atau MTS PAS. Ganjaran Allah untuk setiap infak akan berterusan selagi para hufaz beramal di atas hasil infak anda. Terus gandakan rezeki dan pahala anda dengan berinfak untuk MTS PAS sekarang di www.mtsfaz.com sekarang.
Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Mutakhir ini, terdapat 2 bentuk berfikir atau pendekatan terhadap agama yang telah tersasar dari prinsip wasat yang ditunjuk ajar oleh leluhur silam, yakni alim ulama muktabar terdahulu. Pada satu sisi, terdapat cara gaya berfikir atau aliran pemikiran sekular liberalisme yang mengandaikan bahawa ajaran Islam perlu disesuaikan dengan arus pemikiran yang dianggap lebih berdaya maju hari ini, yakni Barat. Pada sisi yang lain, terdapat pula sifat melampaui prinsip wasat dalam kalangan mereka yang berpendidikan agama dengan menyempitkan agama kepada perkara-perkara furuk, tafsiran-tafsiran harfiah atau literal, atau tafsiran-tafsiran yang mengabaikan otoriti ulama silam atau ulama muktabar terdahulu. Webinar Liberalisme dan Penyempitan Agama, Apakah Panduan Islam? Bertujuan membincangkan sudut pandang Islam terhadap 2 kecenderungan pemikiran dan pendekatan terhadap agama ini. Sertai webinar ini yang disiarkan secara langsung menerusi talian di laman web IKIM pada 23 November 2021. Layari laman web IKIM untuk maklumat lanjut. Tawau 100.7 FM. Suara hati berbicara di sebalik tabir noda. Apakah kau terima segala puji dan pasrahku hanya pada
hiburan